masalah yang sering saya lihat di kalangan mahasiswa Malaysia di Jordan ini adalah tidak mempunyai wawasan yang jelas ataupun ru'yah wadihah. Jadi bila mana mahasiswa belajar, dia akan rasa bosan. Rasa bosan sebab apa? Sebab dia tak tahu kenapa aku belajar benda ni. Kenapa aku belajar fikih? Kenapa aku belajar fiqh jihad? Masa dan material. Pelajar perubatan ni masa terhad. Contohnya dia ada masa dalam 3 bulan untuk habiskan beberapa subjek yang ada. Jadi material sangat banyak. Buku, lecture note dan sebagainya. Tapi yang penting, dia kena faham bab-bab yang masuk yang diperlukan untuk menjawab exam. Sebagai mahasiswa syariah di Jordan, masa lapang yang terlalu banyak. Jadi di sini kita dapat lihat mahasiswa yang tidak ada agenda, tidak ada mujahadah yang tinggi, dia akan membuang masanya dengan banyak tanpa sebarang agenda ataupun amal-amal yang soleh. Perlu ada keyakinan dalam diri lah untuk kita habiskan waktu yang ada ni. Contohnya macam kita nak final exam dan sebagainya, kita perlu ada keyakinan supaya kita boleh. And kalau orang lain boleh cemerlang, kenapa kita tak boleh cemerlang? Sebagai seorang mahasiswa sepatutnya, kita harus mempunyai satu wawasan jelas. Kita belajar ini adalah kerana apa? Kerana umat memerlukan kita. Kita belajar kerana apa? Kerana umat sekarang ditindas, diseksa. Jadi kita memerlukan peribadi, wira-wira agama, wira-wira umat yang bakal menaikkan agama ini hingga ke tempat yang tertinggi, hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhu lillah. Jadi di situ bermula pada peribadi diri kita. Kita membina peribadi muslim, membina jati diri muslim, berjaya dalam semua aspek kehidupan, berjaya dalam akademik dan seterusnya. Kita mencapai ke peringkat-peringkat seterusnya, baik muslim, mujtama muslim, dan akhirnya kita bisa menuju ke Ustazatul Alam. Penting sekali tujuan ataupun niat yang sebenarnya kita belajar adalah bukan untuk kita berjaya mengatasi orang lain, tapi niat kita belajar sebab kita nak ilmu Allah tu dan kita nak berjaya dunia dan akhirat. Sebab dengan ilmu Allah tu kita boleh bantu umat-umat Islam kat sini. Para ulama dulu dan para sahabat dulu, diorang tak berjaga malam untuk solat, untuk qiyam tu untuk diri diorang, aim diorang untuk dapat syurga. Tapi apa yang diorang buat semua tu untuk dapat keredaan Allah. Target tu adalah ilmu Allah. So bila kita tak dapat apa yang tinggi macam orang lain, kita rasa dah puas hati sebab kita rasa itulah yang Allah bagi pada kita. Okey, dari sudut pengurusan masa, apa yang kita boleh buat adalah kita mendisiplinkan diri kita, kita menyusun jadual kita, apa yang kita patut buat setiap hari. Di situlah kita akan susun masa kita dengan sebaiknya dengan belajar sebagai prioriti, dengan dakwah, tarbiyah, persatuan. Cara bagaimana dia belajar. Contohnya yang pertama adalah teknik dia. Sekiranya macam pelajar tu dia memang kekuatan dia dari segi dia suka membuat nota dan dia membaca nota tu dan dia faham. So dia kena ke arah macam tu. Kelebihan dia suka mendengar. Contohnya dia suka mendengar dan buat study group. So perkara macam tu adalah membantu dia meningkatkan daya ingatan dia. Jadinya dia perlu berusaha untuk mendapatkan kelebihan yang ada. Apa yang saya sendiri cuba buat, saya pegang konsep faqidu syai' la yu'ti. Maknanya orang yang tidak punya apa-apa tidak akan mampu memberi. Jadi sebelum exam ataupun sebelum peperiksaan, kita sepatutnya cuba syarah ataupun malam sebelum exam kita cuba syarah. Kita cuba terangkan seorang-seorang ataupun dengan kawan-kawan apa yang kita telah belajar. Kalau kita tak dapat terangkan tanpa tengok buku, maknanya kita masih tidak boleh menjawab soalan exam dengan sebaiknya. Kita perlu belajar, perlu ingat dan perlu try untuk memberi. Kalau tak beri kat orang pun kita try syarah seorang-seorang. Kebiasaannya saya akan tidur malam dan akan bangun paginya untuk study. Sebab biasanya otak manusia ni dia akan mudah dapat pada waktu pagi. Yang paling penting adalah tawakal ala Allah. Kita masuk je medan exam, masuk je dewan peperiksaan, kita meletakkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Tawakal ni kalau kita tengok balik usaha kita yang kita buat selama ini, dengan di samping ada dosa yang kita buat dan banyak perkara yang kita buat yang silap, sepatutnya tak layak pun kita dapat kejayaan. Sebab kejayaan itu milik Allah. Jadi wajiblah kita tawakal pada Allah Subhanahu Taala untuk Allah memberi kejayaan yang layak bagi kita.